Assalamualaikum semua. Saya Kaisarah Fazihah binti Muhammad Gaus, kelas 6 UIM dari Sekolah Kebangsaan Desa Jaya. Saya akan berkongsi hasil kajian subjek sejarah yang bertemakan pencapaian dan kebanggaan negara. Baiklah, berikut adalah pernyataan masalah bagi kajian ini. Perdana Menteri memainkan peranan utama dalam pentadbiran negara. Bincangkan pernyataan ini. Seterusnya, disertakan 3 objektif kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti nama dan biodata Perdana Menteri mengikut urutan. Yang kedua, menerangkan bidang tugas Perdana Menteri dan pencapaian negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Dan yang ketiga, menyatakan satu kepentingan pemimpin yang memiliki ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa. Objektif kajian yang pertama, kita akan mengenali kesemua 9 Perdana Menteri Malaysia kita. Sekarang, jom kita kenali Perdana Menteri Malaysia kita yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau telah dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Istana 3 Angkat Al-Rusta, Kedah. Pendidikan tertinggi beliau adalah dalam jurusan undang-undang dari United Kingdom. Kerjayanya bermula dengan pegawai daerah Langkawi. Seterusnya, beliau mula terlibat dalam politik pada tahun 1951. Pelibatan politik telah membawa dirinya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1963, Gagasan Malaysia telah pun terbentuk. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah meninggal dunia pada tahun 1990. Seterusnya, saya akan teruskan dengan Perdana Menteri Malaysia kita yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Beliau telah dilahirkan pada 11 Mac 1922 di Kampung Pulau Keladi, Pekan Pahang. Pendidikan tertinggi beliau adalah dalam jurusan undang-undang dari United Kingdom. Kerjayanya bermula dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang dan Menteri Besar Pahang. Beliau pernah menjadi Menteri Pelajaran pada tahun 1955. Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein telah diberi gelaran Bapa Pembangunan kerana beliau telah gigih berusaha menaikkan taraf luar bandar. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1976. Perdana Menteri Malaysia ketiga ialah Tun Hussein bin Datuk Un, yang telah dilahirkan pada 12 Februari 1922 di Johor Bahru. Beliau merupakan lulusan undang-undang di Lincoln's Inn, London. Beliau mula terlibat sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan seterusnya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ketiga pada 15 Januari 1976 sehingga 16 Julai 1981. Tun Hussein telah diberi gelaran Bapa Perpaduan. Seterusnya, ialah Perdana Menteri Malaysia kita yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau telah dilahirkan pada 20 Disember 1925 di Seberang Perak, Al-Rusta, Kedah. Pendidikan tertinggi beliau adalah dalam jurusan bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward, Universiti Malaya, Singapura. Kerjayanya bermula sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Al-Rusta dan seterusnya di Hospital Besar Pulau Langkawi dan Perlis. Beliau telah bersara sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 2003. Tun Dr. Mahathir
telah diberi gelaran Bapa Pemodenan. Seterusnya, Perdana Menteri Malaysia kelima ialah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Beliau telah dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tun Abdullah telah menamatkan pengajian ijazah sarjana muda sastera dalam bidang pengajian Islam dari Universiti Malaya. Kerjaya politiknya bermula pada 1978. Pada tahun 1999, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada tahun 2003 pula, beliau telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia kelima dan bersara pada tahun 2009. Beliau telah diberi gelaran Bapa Pembangunan Modal Insan. Baiklah, yang seterusnya ialah Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Datuk Seri Mohamed Najib bin Tun Abdul Razak. Beliau telah dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Kuala Lipis, Pahang. Pendidikan tertinggi beliau adalah dalam jurusan undang-undang dari United Kingdom. Kerjayanya bermula dengan Eksekutif Petronas. Beliau pernah menjadi Menteri Besar Pahang pada tahun 1982 dan pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada 2004. Baiklah, beliau, Datuk Seri Mohamed Najib, merupakan anak kepada Tun Abdul Razak. Baiklah, seterusnya, Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau telah dilantik kali kedua sebagai Perdana Menteri pada 10 Mei 2018. Namun begitu, beliau telah bersara sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 24 Februari 2020. Teruskan dengan Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-8, iaitu Tan Sri Muhyiddin bin Yassin. Beliau telah dilahirkan pada 15 Mei 1947 di Muar, Johor. Pendidikan tertinggi beliau adalah dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera Pengajian Islam Universiti Malaya. Kerjayanya bermula dengan Ketua Pemuda Parlimen Pagoh. Beliau pernah menjadi Naib Presiden UMNO pada tahun 2000. Beliau pernah menjadi Menteri Pelajaran, Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional pada tahun 2009. Beliau pernah menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2018. Beliau telah bersara sebagai Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-8 pada tahun 16 Ogos 2021. Baiklah, yang seterusnya ialah Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-9, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau telah dilahirkan pada 18 Januari 1960 di Termelo, Pahang. Pendidikan tertinggi beliau adalah jurusan Undang-Undang dari Universiti Malaya. Kerjayanya bermula dengan peguam pada tahun 1985. Baiklah, yang seterusnya ialah objektif kajian yang kedua adalah berkaitan dengan bidang tugas Perdana Menteri. Umum diketahui bahawa Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong daripada salah seorang ahli Dewan Rakyat dan mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan tersebut. Sehubungan dengan itu, Perdana Menteri bertanggungjawab untuk memaklumkan dan menjelaskan kepada Yang di-Pertuan Agong tentang pentadbiran negara. Tugas utama Perdana Menteri ialah mempengerusikan kabinet serta mengetuai kerajaan dalam hal-hal berkaitan dasar negara. Seterusnya, bagi mencapai objektif kajian yang ketiga, saya telah memilih Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.
Kenapa saya memilih Perdana Menteri yang pertama? Kerana beliau telah membawa kemerdekaan kepada negara kita Malaysia dan seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Beliau juga telah dikenal sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Baiklah, yang seterusnya ialah kepentingan pemimpin yang memiliki ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa. Kepimpinan berwibawa di sini membawa maksud kepimpinan yang berasaskan nilai dan budaya integriti, kompeten serta berwawasan. Kepimpinan yang mengambil petunjuk Rabbani akan diberi rahmat, kekuatan serta petunjuk dalam membuat sesuatu keputusan. Kepimpinan yang menghayati dan membudayakan integriti dan nilai murni. Nilai dan budaya integriti perlu ada pada seseorang pemimpin agar melahirkan pengikut atau rakyat yang bersama mendukung nilai dan budaya tersebut. Pemimpin yang taat, takut serta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan didorong untuk mempunyai pengikut-pengikut yang juga taat serta dapat melaksanakan kebaikan. Ini dapat menghindarkan pemimpin serta pengikutnya jauh daripada sifat-sifat buruk, tidak amanah, bebas daripada salah laku serta rasuah yang dapat menghancurkan sebuah negara. Baiklah. Sekalum perhargaan dan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga buat Cikgu Nuriza yang telah mengajar dan membimbing kami semua belajar 6 UITM dalam subjek sejarah. Jasamu sentiasa diingati. Terima kasih Cikgu. Sekian perkongsian hasil kajian sejarah saya. Assalamualaikum. Bye.